Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik. Okey. Boleh tulis tu. Okeylah tu. Bolehlah. Di FB dah. Tadi saya buat gitu tak ada siaran. Boleh dah tu di FB. Jadi sebab terjemahnya tak dapat. Dia tak ada platform TT. Tapi tak apa. Ni dah boleh ni. Alhamdulillah. Ni kakak lain tak okey. Rezekilah. Kita di luar ni keadaan tak menentu kan. Alhamdulillah jemaah sekalian, dalam perjalanan pulang ni tak sempat nak sampai ke rumah. Berhenti di perhentian, saya dah berada di tengah dah ni, dekat ada Seremban dah ni. Seremban dah. Jadi insyaAllah saya nak ambil peluang ni untuk kita sama-sama mengisi malam ni, malam Yaumul Jumaah Sayyidul Ayyam, dengan kita menghidupkannya dengan majlis munajat umat insyaAllah. Alhamdulillah. Tu boleh dah tu di AB. Kalau terputus pergi ke TT TT tengok stable. Yang lain insyaAllah. Baik. Alhamdulillah jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita teruskan dengan bacaan suratul Fatihah. Biqiraat suratul Fatihah. 7 qiraat, 7 qiraat, 14 riwayat fi kulli hajat. Satu perkara yang kita nak tanamkan dalam hati kita, dalam fikiran kita. Dalam kita nak menjaga, kita nak, orang kata apa, nak menghidupkan iman kita, menjaga iman dan menghidupkan iman. Yang mana iman awam ini turun dan naik. Disebut turun dan naik, bukan bermaksud turun tu kita turun sampai bawah, jangan. Turun naik tu biarlah dalam keadaan naik 10, turun 8. Naik sikit lagi, turun sikit. Dia bukan naik 10, turun 10. Kita tak nak macam tu. Adapun naik turun itu sifat. Bolak-balik tu sifat. Namun di situ ada doa yang Nabi SAW ajarkan kita, yakni ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala din wa ala ta'atik. Wahai Tuhan, ya Allah, yang membolak-balikkan hati ni, tu hati. Ya mukallibal qulub, qalbi ni, qalbi qulub, itu bolak-balik. Sabbit qalbi ala din wa ala ta'atik. Kita nak Allah SWT bantu untuk tetapkan hati kita. Tetap hati ni jemaah sekalian, kalau kita renungkan, nak menghidupkan, nak mengimarahkan dia. Bagaimana nak kita tetap bersangka baik dengan Allah. Itu satu keadaan yang mesti kita kena perhatikan. Dan nanti kata sangka baik ni, dalam perbahasan, kita sentiasa melihat akan kebesaran Allah Ta'ala. Macam tadi kita bahaskan dalam bab masih pendahuluan, siapa yang ikut pengajian dan dalam jemaah yang ikut pengajian sifat 20-an. Sejarah dan kubasa pendekatan akidah. Muka surat 17 tadi tu. Nama Allah SWT itu merujuk kepada sifat, disebut nama Allah tu sifat jamal, ini cantik, kamal, sempurna. Jalalul kamal, itu indah dan sempurna. Dan bermula kalau kita tengok tasbih, Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Yusabbih, tasbih, seluruh kejadian langit dan bumi tasbih. Dan kita, Allah SWT mentakdirkan kita melalui tasbih, tahmid, takbir. Wa rabbaka fakabbir. Tapi nak bagi tahu sepakat seluruh kejadian langit dan bumi, para malaikat, qalu antaj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbih. Malaikat pun bertasbih. Kita manusia pun sama. Kita lagilah ketiga-tiganya. Tasbih, tahmid, takbir. Tasbih, tahmid, takbir. Bismillah.
Alhamdulillah. Baik, bila kata tasbih, ini maksudnya tiada satu pun kecacatan. Tiada boleh. Tasbih ini takdis, ini nak mensucikan Allah daripada sebarang bentuk kekurangan. Tak ada. Lalu bila kita merasakan, melihat subhanallah, sebab tu bila melihat satu perkara yang buruk berlaku, kadang ada tertukar kan. Subhanallah pada pujian, subhanallah itu pada perkara yang buruk. Kalau terjadi perkara buruk, maka subhanallah. Sebab apa? Sebab kita tak nak bila terjadi perkara buruk, jadi kita anggap macam itu perkara yang buruk dan merosakkan kita. Belum tentu jemaah sekalian, belum tentu. Tadi di Bukit Katil, di surau Imam Bukit Katil kan, saya sentuh tentang perbahasan bagaimana Allah Ta'ala mentakbir ni dalam konteks kita nak ikut kesempurnaan Allah. Ada yang seorang pemuda ni kena dia minta doa, nak minta jodoh, dia keluar masjid, keluar surau, kena langgar, accident. Nampak buruk kan, rupanya dijodohkan dengan doktor, isteri dia doktor yang merawat dia. Tu saya cerita tadi, sambil baca habis kuliah tadi, duduk makan, ada seorang jemaah kita di Bukit Katil tadi, dia pun imam juga, dia kata apa, dia teringat, betul lah Ustaz, rupanya dia cerita, rupanya dia pun melalui perkara yang sama. 23 tahun yang dulu dia accident, punya marahlah dia dengan orang tu, sampai teruklah, kena sebulan duduk hospital, sampai betih dia hancur, daging dia hancur. Dia cerita tadi. Tapi nak jadi cerita, dia dijodohkan dengan staff nurse itu juga. Staff nurse ke doktor lah, saya pasti. Dan isterinya. Jadi bila dijodohkan dengan staff nurse itu, akhirnya nak senyum balik. Kau boleh terima kasih lah dekat orang langgar tu, katanya. Bayangkan, nampak tak? Mana kata buruk pada kita, belum tentu. Kita yang tak sampai tahap itu, pentadbiran Allah Ta'ala tak seperti mana yang kita sangkakan, kita fahamkan. Dan cerita kedua pula, jemaah kita tadi tu, dia cerita tentang dia nak pergi bercuti dekat Bukit Fraser, Bukit Fraser katanya. Lepas waktu tu dia cakap ada peristiwa tanah runtuh. Tapi nak ceritanya, waktu dia nak pergi bercuti tu, hotel semua dah booking lah. Bag semua dah masuk dalam kereta katanya. Sekali anak dia kata anak dia tak nak pergi. Seorang anak dia tak nak pergi. Sebab apa? Nak siapkan assignment. Last minute dia kata tak nak pergi. Dia punya marahlah ke anak dia tu. Bag apa semua dah siap semua. Macam tu cancel lah. Takkan tinggalkan anak dia seorang kan. Jadi dia pun kata dia cancel lah. Cancel dia semua sekalian. Duduk, beg pun tak turun balik keluar, masuk dalam rumah. Punya orang kata marahan, biar tu. Ali dapat call. Bagi tahu tanah runtuh. Dia termenung semua sekalian. Dia termenung cakap, ya Allah, bagus juga anak aku ni tak siap kerja. Tadi dah tabur sekali dah, dia kata dan marah. Rupanya Allah tengah mengatur yang lebih baik. Di situ betul. Lepas tu orang hotel tu call lah. Orang hotel tu call untuk refund balik. Dia kata, memang tak boleh. Yang kat bawah tak boleh naik, yang kat atas tak boleh turun. Dan dia kira, dia bagi tahu, Ustaz, kalau saya pergi tu Ustaz, saya kira timing, silap iburan saya dekat tempat yang runtuh tu. Kata dia. Tapi dia dah lah marah anak dia. Dia tengok anak dia, dia nangis lah sebab tersilap kan. Sebab tu jemaah sekalian, dalam kerangka kita untuk meluruskan kehidupan, dalam kita berhadapan dengan mehnah kehidupan, perjalanan hidup, kita berhadapan dengan kesusahan, kesenangan ni, kita dah faham lah kan, tapi kesenangan bahaya sebab kita lupa dan leka lebih cepat daripada susah. Tapi nak bagi tahu yang susah ni adalah satu keadaan yang kita sedang bukan berhadapan dengan susah tu. Kita sedang berhadapan dengan pemikiran kita untuk bersangka baik dengan susah itu. Dengan keadaan yang mana keburukan yang berlaku tu boleh mudaratkan kita ke tidak kan. Walhal tak ada satu pun kejadian di atas muka bumi Allah Ta'ala ini, tak ada satu pun yang boleh memudaratkan. Tak ada. Melainkan Allah Ta'ala yang tentukan. Tak ada satu pun perkara yang berlaku atas muka bumi ini yang merugikan.
melainkan semuanya menguntungkan jika kita orang beriman. Tak ada satu pun orang kata apa kezaliman yang berlaku atas orang beriman di saat yang berlaku semuanya Allah gantikan dengan kebaikan. Dosa Allah ampunkan. Dan tak ada satu pun permintaan hamba-hambanya yang Allah Ta'ala tolak sebenarnya. Sebab sifat Allah Ta'ala itu udu'uni astajib lakum. Semuanya dikabulkan. Melainkan kita tidak faham bagaimana kaedah Allah kabulkan, ditangguhkan, diganti dengan lebih baik. Jadi kat situ tadi saya tengok Allahu Akbar. Ya Allah susahnya, Ya Allah tolonglah Ya Allah untuk aku bersangka baik denganmu Ya Allah. Walhal Allah maha kaya je mas sekalian. Allah maha kaya, Allah maha baik. Tapi macam mana kita bersangka baik? Macam mana kita nak bersangka baik? Allah punya cetek dangkalnya kita nak mengenal Allah. Ini rata-rata kerana kita tidak mengenal Allah mas sekalian. Kita mungkin hanya mengetahui tentang sifat-sifatnya tapi tidak menghayati, kita tidak menghayati akan tanda-tanda kebesarannya itu. Sebab itu kita bukan sekadar menyebut namanya, tetapi kita melihat tuntutan yang ada di dalam perbahasan syahadah itu penyaksian, sertifikat kan syahadah tu mana boleh nampak saksi. Bersebut tentang Iqra bismi Rabb itu yakni kena nampak, kena tengok. Aku bersaksi. Jadi bukan sekadar kita sebut. Bermaksud bukan sekadar kita sebut Allah. Dapatlah pahala Allah kan sebab dia merujuk kepada Ismul Azam. Tapi kita kena melihat kesempurnaan, jamal, kecantikan, jalal, keindahan dan kamal, iaitu kesempurnaan Allah. Macam mana nak tengok? Tengok ciptaan dia. Tengok aturannya. Tengok apa yang telah ditakdirkan olehnya. Memang pada satu peringkat ia nampak buruk pada mata kasar kita. Namun di sebaliknya ia penuh dengan hikmah dan kebaikan. Macam dua kisah tadilah. Tadi saya tiga kisah lah. Pertama saya cerita daripada apa yang saya dengar semalam. Kuliah ada ustaz tu ceramah kan. Ini lepas tu trigger balik dua kisah depan. Orang kata orang ni pun ada depan mata. Tu. Kisah benar. Orang ni ada depan mata menceritakan bagaimana dia pun 23 tahun dulu dijodohkan dengan staff nurse asing daripada aksiden. Sebulan duduk hospital, akhirnya dapat jodoh kat situ. Sebulan duduk hospital, akhirnya dapat jodoh kat situ. Mak sekalian. Nampak tidak? Punyalah Allah Ta'ala takdirkan yang mana kita kena benar-benar mengenal Allah SWT melalui sifatnya, melalui jalan-jalan mengenal Allah Ta'ala. Kalau tidak, kita tidak akan mampu mentafsir untuk menilai kehidupan ini. Selagi bulan, kita hanya melihat pada keadaan benda dan akhirnya melupakan siapakah penciptanya. Kalau buruk, kita nampak buruk, lalu kita akan bersangka buruk dan memburuk-burukkan. Walhal, itu bersalahan dengan sifat orang beriman. Kalau benda tu baik ataupun bagus, elok, mula kita lalai dengan kesenangan. Kita lupa yang cantik, yang indah itu bukan keadaan, tapi Allah yang mengindahkan. Jadi dua keadaan ini mesti kita pelihara dan kita mohon Allah Ta'ala bantu kita insya-Allah. Bantu kita untuk sentiasa menjaga penglihatan kita, pandangan kita. Pandangan ini yang kita seringkali tersilap di masa sekalian. Kan? Pandangan mata selalu menipu. Pandangan. Jadi kita nak bantu, moga-moga Allah bantu kita, nak bantu diri kita, moga Allah bantu kita untuk menjaga pandangan. Yang mana pandangan itu mestilah dipegang oleh iman, pandangan mata hati. Sebab itu juga insya-Allah dengan kita baca Al-Fatihah ni, mudah-mudahan kita amalkan setiap malam ni kita baca ni. Mudah-mudahan antara hikmah besar yang kita nak, Allah bukakan pintu hati kita iman sekalian. Allah bukakan pintu hati kita, Allah bersihkan, detoxify, detoxify penyakit-penyakit hati kita ni. Sebab dengan kita membaca Fatihah, yang paling penting kita mampu melihat kebesaran Allah dalam setiap takdir yang telah berlaku dalam hidup kita iman sekalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
Baik, jemaah sekalian. Baik, dah ada dah tu. Di FB dan di TT pun dah ada. Mari jemaah sekalian, insya-Allah, mari kita sama-sama isi dengan munajat umat. InsyaAllah sediakan air untuk ruqyah. InsyaAllah ambil air untuk kita ruqyah jemaah sekalian. Jangan duk dengar saja, dengar pun boleh. Ambil air, insya-Allah rugi. Ni saya tengah musafir ni. Musafir ni insya-Allah bukan doa tu, tapi waktu musafir kata Nabi. Antara waktu yang mustajab doa, insya-Allah. Kita berada di malam yang mustajab doa, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. InsyaAllah. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا semua jemaah yang hadir pada malam ya Allah kabulkan segala hajat kami ya Allah dunia akhirat permudahkan ya Allah segala urusan kami ya Allah segala akhirat kami ya Rabb نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا untuk umat Islam seluruh dunia ya Allah khususan di Palestin fi Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya Allah kita juga negara Malaysia ya Allah khususan di Malaysia ya Allah balak bencana malapetaka banjir besar kemarau berpanjangan dan juga negara-negara Islam yang lain ya Allah dan juga di mana sahaja jemaah kami berada ya Allah نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث
Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghfir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, banyak muliakan Allah SWT. Syukur pada Allah dapat kita mengisi masa malam kita ni menajak umat. Alhamdulillah, Allah rezekikan kita, Allah beri peluang untuk kita menjaga majlis menajak umat ni. Alhamdulillah jemaah sekalian, kepada yang istiqamah berada bersama-sama soft kepimpinan, soft menajak umat ni, skuad menajak umat. Tiada lain, tiada bukan, hanya Allah Ta'ala sajalah yang membalas pengikir kita ni. Bila kita doa, saling doa, doakan para jemaah, doakan umat Islam seluruh dunia, doakan keluarga, doa ni senjata kan. Kemudian kita sama-sama dengan baca tadi qiraat 7, 14 riwayat. Tadi ada kata Ustaz, saya pakai earphone ni kan, boleh ke percayai? Bila tak ada suara kan, tapi tak apa. Kita baca lah. Bila kita baca tu kan. Tapi bila kita baca tu, sebab saya ada sekali, jadi okey lah, boleh lah. Jadi di akhir-akhir ini, inilah usaha yang kita boleh cuba istiqomahkan sekalian. Walaupun nampak santai-santai macam ini kan. Tapi mudah-mudahan santai-santai ni Allah pandang lah. Allah pandang usaha kita yang kecil ini, tapi kita harap ini besar di sisi Allah. Dengan Allah berikan kekuatan untuk membawa Al-Fatihah ni. Al-Fatihah ni bukan senang, teman sekalian. Nampak mudah, jelas sebab kita mudah nak baca. Tapi kalau kita menghayati maksudnya, Masya Allah. Turun Al-Fatihah ni 7. Pintu petala langit tu terbuka, pintu langit terbuka, teman sekalian. Bagi yang Allah pilih untuk istiqamah baca Fatihah ni, alhamdulillah, itu satu kurniaan yang baik, kurniaan yang sangat besar. Al-Fatihah ni kurniaan yang besar, sangat besar. Rezeki yang lebih baik daripada apa yang kita tengok pada dunia yang orang yang Allah bagi linaftinahum fihi, untuk mereka diuji, dicuba. Zahratul hayatud dunia, bunga-bunga dunia tu. Tengok kereta yang mahal-mahal puluh-puluh juta ke, berapa bilion-bilion. Kata Allah, kurniaan lebih baik warisku rabbika khairu wa abqa, yang lebih kekal. Apa dia? Ni Al-Fatihah yang kita baca ni. Sebati, biar sebati dalam diri, biar lunak, biar sebati meresap dalam darah daging kita. Malah kita boleh sampai tahap menjadikan tawasul. Ya Allah, dengan berkat majlis menajak umat ni, selesaikan urusan aku, selesaikan urusan itu, bertawasul amal baik yang kita telah Allah izinkan untuk kita bacanya setiap malamnya, mas sekalian. Walaupun ada malam-malam yang tak ada, tapi banyak ni ada. Daripada 2021 lagi sampailah ke malam ni, alhamdulillah. Diam tak diam dah masuk 3 tahun dah, alhamdulillah. Sebelum tu lagi kan kita bersiaran lepas PKP, Allah Akbar, sampailah maka hari ini. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita, dan kita Allah jumpakan, temukan kita dengan jemaah majlis menajak umat ini di syurga Allah nanti. Masya Allah, tabarakallah, amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja. Mohon ampun maaf daripada saya. InsyaAllah meneruskan perjalanan pulang, InsyaAllah. Wallahu alam. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allah